Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Susulan kemelut di antara Datuk Misbun Siddiq dan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Presiden Badan Induk itu, Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria tampil dalam usaha menjernihkan keadaan. Dalam sidang media siang tadi, beliau menjelaskan wujud masalah komunikasi antara kedua-dua pihak yang menjurus kepada isu ini. Sehubungan itu, BAM akan kembali menawarkan Datuk Misbun jawatan pengarah pembangunan remaja negara sehingga kontrak asalnya tamat pada Disember. Sekiranya beliau tidak berminat, saya rasa boleh berjumpa dengan kita, dengan task force untuk selesaikan secara amicable, secara baik. Supaya kita tidak mahu ada masalah, kita tidak mahu ada pihak yang merasa mereka teraniaya atau mereka dipinggirkan. Kalau dia terkilan kerana proses komunikasi ini, saya minta maaf bagi pihak saya dengan BAM. Ya. Sebelum ini, Datuk Misbun meluahkan rasa terkilan selepas mendakwa ditamatkan kontrak lebih awal oleh BAM susulan kegagalan skuad remaja negara di Kejohanan Badminton Remaja Asia di Yogyakarta, Indonesia bulan lalu. Dalam masa sama, Tan Sri Nurza turut membuat keputusan mengejut apabila mengumumkan akan melepaskan jawatannya itu pada hujung tahun ini. Saya pendekkan saya punya peletakan jawatan. I will resign end of the year. We have found a successor, a few possible candidate. Saya akan table kepada council. Keputusan itu menyaksikan beliau bakal mengosongkan kerusi nombor 1 Badan Induk berkenaan lebih awal berbanding selepas tamat Sukan Olimpik Paris 2024 seperti yang diumumkannya pada 15 Julai lalu. Tan Sri Nurza mula memegang tampuk kepimpinan BAM pada 2017 menggantikan tempat Tan Sri Tengku Mahlil Tengku Arif. Badminton terbuka Australia. Permainan perseorangan lelaki negara Ng Zi Yong melepasi pusingan pertama kejohanan selepas mengetepikan cabaran pemain Jepun Kanta Tsuneyama. Ji Yong diberi tentangan sengit di set pertama sebelum menang 21-18. Bersambung set kedua, dia tampil dengan permainan lebih ampuh untuk mudah menjinakkan Tsuneyama 21-8. Pemain ranking ke-21 dunia itu akan berdepan pilihan ke-7 kejohanan dari Indonesia, Jonathan Christie, dalam peringkat seterusnya. Seorang lagi pemain perseorangan lelaki negara, Lee Zijia, turut mara ke pusingan kedua selepas menundukkan rakan senegara Leong Junhao. Zijia yang tumpas set pertama 12-21 bangkit pada dua set berikutnya 21-17 dan 21-16 sekaligus mengelak daripada tersingkir awal sekali lagi. Turut layak bergu campuran Chen Tang-ji, To Yi-wei, mereka mudah menewaskan gandingan Lee Jae-sun, Charis Ho 21-10 dan 21-4. Sementara itu, pemain perseorangan wanita negara Go Jin-wei gagal melangkah ke pusingan seterusnya selepas dikecewakan wakil India Akashi Kashyap dengan kekalahan 15-21, 17-21. Pemenang pingat emas Sukan C acara 400 meter lelaki, Umar Osman terus menampilkan larian bertenaga di Tamasya Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China. Selepas memperbaharui rekod kebangsaan miliknya pada pusingan saringan semalam, atlet berusia 20 tahun itu sekali lagi memecahkan rekod tersebut hari ini. Pada saingan separuh akhir itu, Umar mencatat masa 46.09 saat sekaligus menyaksikan layak ke acara final esok selepas berada di tempat keempat keseluruhan. Atlet Australia Rhys Nathaniel Holder muncul pelari terpantas pada separuh akhir dengan masa 45.75 saat. Semalam, Umar mencatat 46.33 saat pada pusingan saringan untuk menamatkan saingan di tempat kedua secara keseluruhan. Catatan itu membolehkan beliau memecahkan rekod kebangsaan 46.34 saat yang dilakukan pada Sukan C 2023 di Phnom Penh Mei lepas. Kerajaan Negeri Melaka mencadangkan agar Kementerian Belia dan Sukan KBS menyalurkan peruntukan khas bagi menyelenggara fasiliti sukan terutama kepada negeri yang pernah menjadi tuan rumah bagi Sukan Malaysia SUKMA. Selain untuk penjagaan dan penyelenggaraan, ia juga bagi mengelak perbelanjaan lebih besar untuk penganjuran akan datang.
Exco Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri VP Shanmugam berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada KBS namun tiada sebarang kata putus daripada kementerian itu. Macam Melaka 2010 dia telah adakan Sukma di negeri Melaka. Melaka menjadi hos dan banyak pembinaan telah dibawa ke negeri Melaka dan seterusnya fasiliti-fasiliti yang begitu baik. Kita tidak mempunyai satu kekuatan ataupun peruntukan khas untuk kita menjaga fasiliti ini. Maka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita dapati benda-benda ini akan menjadi rosak kerana tidak terjaga. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada persidangan kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri Aegro. Sekian Stadium RTM dan H-Click serta berita perdana. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.